What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Dalam video ini aku akan bawakan kepada korang satu teori tentang bagaimanakah kemungkinan ending untuk One Piece berdasarkan sebuah filem yang telah diterbitkan 40 tahun dahulu. Please tonton video ini sampai habis sebab korang akan dapati terlalu banyak perkaitan yang ada dalam filem ini dengan One Piece. Dan please share video ini kepada nakama-nakama kita yang lain sebab pada this is an awesome theory. Tapi sebelum tu aku nak beritahu korang, this video is brought to you by Tekaku Studio. Tekaku Studio merupakan Malaysia Anime Apparel Store yang menawarkan t-shirt anime dengan desain minimalis yang cukup kualiti kain diorang semirip kualiti Uniqlo. Plus korang boleh request pula desain anime kegemaran korang. Wadah my say. Harga asal baju ni adalah RM35 tetapi padi kalau korang gunakan kod SKOVERTOGANG korang akan dapat harga promo RM80 untuk 3 helai baju. Ni ada 3 design fresh from oven yang diorang baru hasilkan. The Three Swan Brothers, Whitebeard Division Commanders dan Rogers Pirate. Get it now today. Link Tekaku Studio aku tinggalkan di ruangan description di bawah dan jom let's proceed with the content. Dalam video ni aku akan bawakan satu teori gila dari sebuah channel kecil yang bernama Redline Destroyer dengan 1.05k subscriber saat video ini dihasilkan. Video dia yang bertajuk This Theory Casually Spoils the Ending of One Piece. Oda is a genius. Sangat menangkap perhatian aku dan aku nak korang juga tahu. Menurut beliau, siri One Piece mungkin terinspirasi dari sebuah filem yang bernama Tenku no Shiro Laputa atau Castle in the Sky yang telah dikeluarkan pada tahun 1986, iaitu sebuah kisah tentang seorang budak yang mencari mythical island dan kekayaannya, dan di dalam filem ini juga terdapatnya Lanun, Puteri, Merin dan the world government. Setelah melihat kesemua paralel dengan filem ini dan siri One Piece, kita mungkin sedikit sebanyak dapat spekulasikan bagaimana ending One Piece ini nantinya. Dalam video ini juga akan mendedahkan berkenaan The Void Century, Wheel of the Pulau Laugh-Tale, Ancient Tree, Poneglyph dan the ending untuk One Piece itu sendiri kerana semuanya telah pun ditulis 40 tahun dahulu. Filem Castle in the Sky sangat mengingatkan kita kepada One Piece. Pencarian mencari pulau misteri di lokasi yang tidak diketahui oleh Lanun-Lanun dan the world government adalah inti dalam filem Castle in the Sky. Filem ini dimulakan dengan kita melihat sekumpulan Lanun cuba untuk mencuri kalung seorang gadis yang merupakan sebuah artifak terpenting bagi mengetahui sebuah lokasi pulau misteri. Scene di sini yang merupakan sebuah flashback sebelum filem benar-benar bermula sangat terkait dengan tindakan Shanks yang mencuri Devil Fruit Hito-Hitonomi model Nika dari dalam kapal world government yang ditayangkan secara flashback dalam siri One Piece. Dalam kedua-dua kes ini, Lanun telah mencuri daripada world government suatu perkara yang sangat bernilai dan berbahaya. Dalam filem ini adalah sebuah kalung, manakala dalam One Piece adalah sebuah Devil Fruit. Lanun dalam filem Castle in the Sky tersebut diketuai oleh Dora yang memiliki umur yang sangat sama dengan Big Mom, nickname yang sama dengan Big Mom iaitu Mama, dan mempunyai warna rambut yang sama dengan Big Mom. Awalnya dia merupakan sebuah watak yang suka membuat kekacauan, namun lama kelamaan dia mula menjadi kawan rapat kepada main character dan menjadi mother figure kepada main character. Dora Pirates memegang watak antagonis pada first part filem ini, kemudian menjadi hero pada second part dalam filem ini dengan menentang the world government. Pazu adalah main character untuk filem ini dan menjadi sumber inspirasi utama untuk Monkey D. Luffy. Ia dikatakan demikian kerana voice actor untuk Pazu adalah voice actor yang sama untuk Luffy, Mayumi Tanaka. Walaupun sebelum ini Oda pernah bagi tahu yang dia tak mahu seseorang yang terkenal untuk jadi voice actor untuk Luffy, namun Tanaka boleh dikira star pada ketika itu. Seterusnya dalam filem ini, ayah Pazu telah meninggalkan Pazu sama seperti Dragon meninggalkan Luffy, membuatkan Luffy terpaksa ikut Garp, sama seperti Pazu yang ditinggalkan kepada bosnya dalam filem ini. Sama ada di One Piece maupun dalam filem ini, kedua-dua ayah mereka mahu mencari kebenaran tentang dunia walaupun terpaksa mengabaikan keluarga mereka. Dalam filem ini, ayah Pazu telah hilang dan pihak world government mahu ayah Pazu diberkas, iaitu sama seperti Monkey D. Dragon yang difitnah sebagai the most dangerous man in the world. Ayah Pazu menjadi musuh nombor 1 pihak world government oleh kerana keinginannya untuk mengetahui kebenaran tentang sejarah dunia. Namun walaupun masih tidak berjaya untuk membuktikannya, menurut Pazu, ayahnya telah mati disebabkan kekecewaan. Ini adalah cara world government menyembunyikan kematian ayah Pazu. Jadi berkemungkinan Dragon akan mati dalam siri One Piece ini setelah mengetahui tentang kebenaran pulau misteri tersebut, dan berkemungkinan Luffy akan menyambung tugas ayah dia dalam membuktikan kewujudan pulau misteri tersebut. Akhir sekali, dalam filem ini, untuk menjejaki Pulau Laputa, seseorang perlu terbang ke arah sebuah ribut kencang yang terdapat di
dalam sebuah awan tebal yang dikenali sebagai The Dragon Nest ataupun sarang naga. Dalam filem ini hanya ayah Pazu sahaja yang berjaya menjinakkan sarang naga tersebut. Iaitu sebuah paralel yang mungkin memberi hint kepada kita bahawa dragon memiliki devil fruit cuaca dan namanya pun sendiri adalah dragon. Seterusnya watak Shita, iaitu watak utama kedua dalam filem ini. Kita nampak dia berkemungkinan adalah kombinasi bagi Toki, Vivi dan Shirahoshi, dan boleh juga dikatakan memiliki sedikit pewartakan Robin dan Nami. Dia merupakan waris terakhir dari keturunan Forgotten Century. Dia secara rahsia merupakan sebahagian daripada kerabat diraja purba, sama seperti D dalam One Piece. Namun filem ini adalah UL. Dalam filem ini dia mendedahkan nama sebenarnya dan kita didedahkan bahawa dia sebenarnya dari Ancient Kingdom Royal Family. Jadi di sini mungkin kita dapat ungkapkan sedikit sebanyak rahsia teka-teki klan D, iaitu mungkin akan terdapat keturunan D yang sejati yang berasal dari Pulau Laugh-Tale. Sekarang kita akan bincangkan tentang Marine dan The World Government. Seperti One Piece, filem ini juga mempunyai perbezaan antara Marine dan The World Government. Agent Cypher Paul dalam One Piece mungkin terinspirasi daripada sini. Punya topi berwarna hitam, reband hitam dan suit berwarna hitam. Dan kita dapat lihat perkaitan kedua-dua watak ini yang cukup dekat. Dalam filem ini juga kita dapat lihat pihak Marine cuba untuk menjauhkan diri atau tidak mahu terlalu terlibat dalam urusan World Government, seperti Akainu yang mencabar Cypher Paul dan Gorosei, which is mereka yang memiliki antara kedudukan yang tertinggi di dalam World Government. Sama seperti filem ini yang mana ketua Marine mereka sangat membenci The World Government kerana mereka berterusan memberikan arahan. Alright, seterusnya adalah berkenaan The Ancient Robot. Sama seperti One Piece, filem ini juga turut mengetengahkan Ancient Robot milik The Forgotten Kingdom. Robot yang dikalahkan ini yang difitnahkan sebagai berbahaya telah dimusnahkan oleh The World Government. Ini adalah senarai paralel robot ini antara Pulau Laputa dengan robot yang berada di Head Island. Kedua-duanya dimunculkan secara tiba-tiba dan kedua-duanya datang dari masa 200 tahun lalu. Kedua-duanya juga diusahakan oleh The World Government agar tidak diketahui oleh orang ramai sejak kemunculannya. Bahkan kepakaran yang ada di seluruh dunia pun tidak dapat merungkaikan bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan ancient robot tersebut. Satu ancient artifak perlu digunakan untuk mengaktifkan semula ancient robot tersebut. Jadi berkemungkinan satu ancient artifak untuk mengaktifkan robot di Egghead Island adalah kemampuan Devil Fruit milik Luffy. Jadi disebabkan itulah setelah sekian lama robot ini tidak dapat dipulihkan, bahkan untuk seseorang seperti Vegapunk pun ataupun perkataan-perkataan poneglyph perlu dibaca untuk mengaktifkan robot ini. Kerana sampai sekarang kita hanya menyaksikan tulisan poneglyph sahaja, namun kita masih belum dapat mendengar cara pronunciation tulisan di batu poneglyph itu lagi. Dan berkemungkinan mungkin bahasa poneglyph serta penulisannya adalah sebuah bahasa dan tulisan rasmi 900 tahun dahulu. Sementara itu dalam filem ini ketika formula itu dibacakan, satu cahaya tajam telah keluar dan bertukar menjadi sebuah tenaga. Dan menariknya, Vegapunk dan satelitnya pernah menyebut berkenaan sebuah sumber yang belum dikenal pasti yang bahkan mampu untuk menghentikan keperluan kepada tenaga. Bahkan di One Piece dan di dalam filem ini, ancient robot tersebut telah menyerang The World Government apabila mereka tiba di bumi dan diprogramkan untuk melindungi The Ancient Royal Family. Jadi kemunculannya di dunia 200 tahun dahulu mungkin adalah sebuah reaksi yang telah diprogramkan oleh bekas puteri Poseidon. Dan dalam filem ini, senjata utama robot ini adalah laser dan menggunakan beberapa advanced teknologi yang telah datang dari masa lalu. Laser dalam One Piece adalah tersangatlah rare dan telah dihasilkan semula oleh Vegapunk berdasarkan Devil Fruit Kizaru dan juga mungkin dari the futuristic robot dari masa lalu. Namun malangnya robot itu telah dikalahkan dan sejarah yang mungkin terungkap akhirnya berjaya untuk dibendung daripada tiris, kerana di dalam kedua-dua siri One Piece dan filem ini, robot itu sebenarnya adalah bukti kewujudan The Ancient Kingdom. Jadi mungkin Oda telah mengubah cerita sedikit dengan tidak memunculkan robot itu dari langit namun dari Red Line, iaitu tempat asal di mana Laugh-Tale sepatutnya berada. Akan ada sebab utama mengapa perkara ini dikatakan demikian. Bandar lama Birka, iaitu sebuah bandar bawah tanah dan dihuni oleh ancient civilization, akan menjadi ideal setting untuk perkara ini. Satu perkara yang menarik juga dalam filem ini adalah Pazu akan mendapat satu parut di bawah matanya yang sangat-sangatlah mirip dengan watak Luffy. Bahkan Ancient Kingdom yang digambarkan oleh Professor Clover juga memiliki perkaitan yang sangat mirip dengan Laputa. Sebelum kita berteori tentang kesudahan siri One Piece, satu perkara yang sangat menarik yang begitu terkait dengan filem ini adalah apabila Pazu dan Shita akhirnya berjaya menjejaki Pulau Misteri ini, mereka telah ketawa. Jadi setelah kita mendapati perkaitan yang begitu banyak dari filem Castle in the Sky ini dengan One Piece, mungkin kita sedikit sebanyak dapat mengagak bagaimana pengakhiran untuk siri One Piece ini nantinya dengan berpandukan filem Castle in the Sky ini. Baiklah, teori ini distrukturkan dengan 3 poin penting: The Forgotten Century, kedudukan Laugh-Tale, dan the identity sebenar of Imu-sama. Pertama sekali, Laputa telah dibina dengan dikelilingi oleh pokok-pokok yang ditanam 700 tahun dahulu, yang boleh dibandingkan dengan One Piece yang memiliki sejarah 800 tahun dahulunya. Kita tidak dapat melihat pokok ini ketika opening credit filem ini yang telah menceritakan hikayat manusia pertama
pertama 700 tahun dahulu kerana ia hanyalah tunas sahaja pada ketika itu. Namun setelah runtuhnya sebuah kerajaan yang dibina di kelilingnya, pokok itu telah mula subur dan menghiasi seluruh pulau tersebut. Berkemungkinan Joy Boy telah menanam sebuah pokok di Red Line, iaitu sebuah pokok Eve yang besar yang berkemungkinan merupakan pokok untuk Devil Fruit. Ia telah tumbuh selama 800 tahun dan menjadi cukup besar, dan ia telah merentasi Red Line sama seperti Laputa yang merentasi lautan. Oleh kerana kekuatannya yang cukup besar, the world government telah membuat keputusan untuk membina Pangaea Castle, sebuah kubu bagi mengawal puncaknya. Oleh kerana saiz pokok ini, puncaknya dapat menyerap cahaya matahari dan dapat membekalkan kepada akarnya yang berada 10,000 meter di bawah permukaan lautan, membenarkan bangsa Fishman untuk hidup dengan memiliki kaitan dengan mereka yang berada di permukaan darat. Jadi ini bermaksud di Ancient Kingdom mungkin berada di atas Red Line, dan disebabkan itulah Oda membentuk Reverse Mountain menjadi sebuah X yang besar untuk menandakan lokasi tempat One Piece berada. Dan berkemungkinan di dalam Red Line tersembunyi The Sleeping Robot yang sama dengan filem ini, dan salah satunya telah muncul ke permukaan bagi menjawab seruan Puteri Poseidon Distress Cry pada ketika itu. Kembali ke Laputa, filem ini menggunakan banyak shot-shot yang menarik memaparkan antik dan futuristik teknologi. Setelah akhirnya berjaya menjejaki Laputa, Pazu menyatakan bahawa bandar ini adalah bandar seni, dan dia tertanya-tanya apakah yang berlaku. Kemudian mereka tiba di hadapan sebuah pokok. Pazu menjumpai sebuah blok biru yang diperbuat dari sumber yang tidak diketahui, yang mana tulisannya tidak boleh dibaca. Seperti yang dapat kita bayangkan, material ini adalah juga tidak dapat dimusnahkan. Di hadapan batu itu ada satu robot ancient yang mana arahan terakhirnya adalah untuk berdiri dan melindungi batu tersebut. Perkara ini mengingatkan kita tentang Bartholomew Kuma yang telah mendapat satu arahan, iaitu untuk melindungi Thousand Sunny. Baik, berkaitan The Dragon Nest yang disebut awal tadi yang melindungi pintu masuk pulau ini, Pulau Laputa hanya menerima mereka yang membawa batu tersebut dan ia akan menghentikan fungsi keselamatannya. Jadi berkemungkinan hanya klan D sahaja yang dibolehkan untuk memasuki Laugh-Tale. Tambahan lagi, Laputa memiliki sebuah teknologi pintu halimunan, dan kita mengetahui yang Vegapunk juga mampu untuk duplicate di makmannya. Mungkin setelah study tentang The Void Sentry di Elbaf, it would appear bahawa Laputa dan The Ancient Kingdom di One Piece memiliki teknologi yang sama. Jadi kedua-dua universe ini mengisahkan tentang dua dunia setelah runtuhnya sebuah kerajaan yang sangat besar. Dalam filem ini terdapat sfera hitam di bawah pulau terapung di sini. Ia dibuat daripada material yang sama yang digunakan untuk menghasilkan batu yang dijumpai oleh Pazu tadi. Dan berkemungkinan juga di Laugh-Tale nantinya akan ada sebuah bilik atau tempat yang dipenuhi dengan banyak poneglyph. Dalam filem ini kita dapat melihat banyak batu-batu yang menyerupai poneglyph yang menceritakan berkenaan semua sejarah yang tersembunyi tentang kerajaan tersebut. Dan mungkin batu-batu inilah yang menginspirasikan Oda untuk menamakan batu Rio Poneglyph. Akhirnya kita dapat melihat Sacred Light yang sama yang mengaktifkan searmada ancient robot dan akan membenarkan Laputa untuk terbang. Ia adalah disebabkan kepandaian orang dahulu kala yang memanfaatkan sebuah batu yang digelar The Flying Stone yang digunakan untuk dijadikan enjin kepada pulau tersebut. Di Laugh-Tale mungkin Luffy akan menemukan sebuah advanced energy yang diharapkan Vegapunk dan akan memimpin ke arah kedamaian dunia. Namun adakah bijak untuk mengulangi tindakan yang dilakukan Joy Boy sebelum ini? Hanya ahli keluarga royal family sahaja yang mampu untuk mengaktifkan sebuah batu yang diberi nama The Guiding Stone. Ia telah diberikan dari seorang ibu kepada anak gadisnya dalam keluarga yang sama. Jadi dia berkemungkinan mewakili puteri-puteri dalam One Piece, yang mana kemampuan mereka mungkin seperti Poseidon telah diperturunkan dari permaisuri ke permaisuri beberapa generasi-generasi yang lalu. Dalam pentadbiran Wano tidak dinafikan bahawa Pluton telah diperwariskan kepada seorang permaisuri kepada puteri, di mana berkemungkinan senjata Uranus berada di dalam dinasti Alabasta. The Guide Stone dalam filem ini mewakili Road Poneglyph dalam siri One Piece, yang mana akan menghubungkan siapa sahaja ke Laugh-Tale sekiranya keempat-empatnya dikumpulkan, sama seperti Laputa dalam bentuk The Beam of the Light. Dalam filem ini, Uncle Pam mengatakan bahawa hanya penduduk Laputa sahaja mampu untuk mengukir sesuatu di atas batu tersebut kerana mereka memiliki cara untuk mengukir pada The Indestructible Stone itu, sama seperti klan Kozuki yang hanya mereka mampu untuk menghasilkan poneglyph. Melalui Uncle Pam, dia mengatakan bahawa batu itu akan membawa kebahagiaan kepada manusia dan juga mampu membawa malapetaka yang besar. Crystal Emblem yang kita dapat lihat pada robot atau di Fireplace Sheeta adalah sebuah representasi Royal Family Coat of Arms. Dalam filem ini, the world government sangat-sangat bimbangkan emblem ini, dan di One Piece kita tahu dari Clover bahawa mengetahui nama untuk Ancient Kingdom sahaja sudah cukup untuk membongkarkan kebenaran. Jadi berkemungkinan simbol untuk Laugh-Tale adalah matahari terbit dan fajar diwakili oleh Straw Hat sejak awal siri One Piece ini lagi. Jadi D bermaksud sebuah ideogram atau huruf yang menggambarkan fajar atau matahari terbit. Dengan segala pendedahan ini, jom kita bincangkan perkara terakhir yang berlaku dalam filem ini. Akhirnya, setelah
Setelah mengetahui tentang The Ancient Kingdom, Pazu dan Sita menyadari betapa bahayanya The Ancient Kingdom ini dan mereka memutuskan untuk menghancurkan Laputa dan teknologi-teknologinya untuk selama-lamanya dengan cara membebaskan pokok-pokok di sekitar negara tersebut. Jadi berkemungkinan di akhir siri One Piece, mungkin Luffy akan menghancurkan Ancient Kingdom yang berada di Red Line dan juga Pulau Fishman di bawahnya sehingga membenarkan ramalan Madame Charlie. Sementara itu, perbuatan Luffy ini akan membebaskan pohon Eve yang diperangkap oleh Red Line dan disebabkan kehancuran Red Line, dunia akan menjadi One Piece dan di All Blue akhirnya tertunaikan. Akhirnya dalam SBS Question Corner, Oda menggarantikan bahawa One Piece sebenarnya memang adalah berbentuk harta karun. Jadi berkemungkinan Oda terinspirasi dari scene terakhir dalam filem ini di mana Lalun-Lalun bersama Pazu dan Sita akhirnya mendapat banyak harta karun dari pengembaraan mereka. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. Please leave your thought regarding this video. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi